Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 2 kan? Bertemu lagi kita untuk video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bukan seni anda. Okey anak-anak, cikgu harap anak-anak telah ada buku teks di tangan kita nak belajar pada unit yang ke-6 cantik menawan. Okey, kita nak buat cetakan. Okey anak-anak, ini buku teks kita pada muka surat 48 unit yang ke-6, cantik menawan. Okey, kita nak buat aktiviti kali ni ialah cetakan. Jadi kita kena tahulah apa itu cetakan. Okey, cetakan ialah proses menerap blok berdakwat ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau kain. Okey. Lebih kurang beginilah anak-anak. Cetakan ni ialah proses kita menghasilkan sesuatu karya ataupun bahan secara berulang-ulang. Okey, mana kata contohnya macam kita print lah kan, kita print kertas menggunakan printer tu, kita boleh ulang banyak kali, kita print banyak kali. Begitu juga dengan proses dalam seni visual ni. Bila sebut cetakan, maksudnya dia proses menghasilkan karya secara berulang-ulang menggunakan blok. Blok tu macam mana? Okey, nanti kita tengok. Okey, tapi sebelum tu kita pergi dulu pada muka surat yang ke-48 ni. Okey, kita tengok ada gambar dekat bawah tu. Okey, wah, ada pelbagai rupa cetakan yang cantik. Okey, rupa apa? Rupa ialah salah satu unsur seni dalam bahasa seni visual. Okey, rupa tu ialah garisan luar sesuatu objek. Contohnya kat sini kita nampak ada pelbagai rupa bunga. Okey, kalau kita nampak, inilah yang dikatakan rupa tadi. Okey, rupa ada dua, satu rupa geometri dan satu rupa organik. Rupa pula boleh dikategorikan kepada dua, rupa positif dan rupa negatif. Ini contoh yang mereka lihat bagaimana cetakan blok dilakukan menggunakan blok. Blok tu mana? Yang dekat tangan cikgu ni lah. Okey, dekat tangan pekerja ni ke cikgu? Mungkin ini cikgu, ini pekerja dia sedang buat blok cetakan. Okey, yang dia pegang tu macam orang buat batik blok. Lebih kurang lah. Okey, ini pada muka surat yang ke-49. Okey, kalau kita tengok sini ada, dia kata teroka pelbagai media seperti di bawah. Lihat kesan cetakan yang terhasil. Okey, inilah dia blok. Okey, ni blok gambar rupa daun kan. Ini rupa kumbang. Okey, ini rupa geometri. Kalau ini rupa organik, dua. Ini rupa geometri. Okey, bentuk segitiga dan segi empat ni. Okey, anak-anak nampak. Okey, ini rupa organik. Beginilah hasilnya bila dicetak. Kemudian ini rupa geometri. Okey, kat sini ada soalan, apakah kesan kontra pada hasil cetakan ini? Okey, kontra tu maksudnya sesuatu yang sifatnya berlawanan ataupun bertentangan. Contohnya ni kontra warna, merah dan hijau. Okey, yang ni kontra rupa. Okey, ini rupa daun, ini rupa serangga. Kalau tengok di bawah ni, ini adalah contoh blok. Blok cetakan. Okey, cara nak buat dia, okey, cikgu nak tunjuk pada anak-anak bagaimana nak menghasilkan blok cetakan. Mudah je, menggunakan span, tali tebal, kotak dan juga mancis. Ini hasil di bawah, bahagian bawah. Ini bila dicap, okey, beginilah jadinya. Okey, ini yang tali tadi, ini kotak dan ini mancis. Okey anak-anak, jom kita tengok bagaimana cara menghasilkan blok. Kita tengok pada blok yang pertama, kita gunakan span dan juga kertas tebal. Okay, cikgu kebetulan memang ada span. Okey, ini span yang biasa kita guna dekat dapur tu kan, yang mamak kita basuh pinggan tu. Okay, span ni. Okey, dan kita ambil yang bahagian hijau ni. Okey, kat kedai dia ada jual satu lagi yang macam ni. Okey, lebih mudah kita gunakan yang nipis ni lah. Mudah je. Kita ambil gunting. Okey, kita gunting je lah. Kita contohnya dalam tu dibuat bentuk hati kan, ataupun bentuk love. Okay, jadi kita tiru saja. Okey, cara paling mudah nak buat bentuk love begini. Kita lipat macam teknik lipat dan gunting tu. Okey, tu macam ni. Okey, nampak okey. Teknik ni mudah, lebih mudah, lebih senang. Okay, kalau sengit sikit-sikit tu tak apa, kita alter lah kita adjust lah. Alright. Senang je anak-anak. Okey, sampah macam biasalah, bersihkan. Okey, kita dah dapat. Ini dia bentuk hati. Kita gunakan kertas tebal. Begini. Mudah je, dah dapat satu blok. Okey. Belah ni pun boleh, belah tu pun boleh, mana-mana lah. Okey, kemudian kita ambil gam. Saya gunakan gam kuat ni Okey, sapu sajalah. Gam ni meleleh sikit, tak apa. Okey. Tak payah sapu semua, sapu sikit-sikit je supaya dia melekat je. Sebab nanti kita nak sapu warna kan. Okey. Yang tu dah sapu gam, apa nak buat? Lekatkan sajalah.
Begini. Okey, dah jadi satu blok. Okey, ni blok yang pertama. Dah siap, mudah je. Okey, kita pergi pada blok yang kedua, tali tebal. Macam mana nak buat tali tebal? Kita ambil kertas keras ataupun kad ni. Okey, kemudian kita gunakan tali. Ni cikgu ada tali. Okey, tali ni kat mana nak dapat? Kena belilah kat kedai buku ada. Okey, dekat Mr. DIY pun ada. Kedai RM2 pun ada. Okey, gunakan tali ni, mudah je. Kita ukur tali tu agak-agak lah kita sapukan gam, kemudian kita gulung lah atas kertas tebal tu. Okey, kita tengok buat ikut sama macam dalam buku teks. Okey, kita gulung ikutlah besar mana nak buat. Okey, sebenarnya tak perlu besar sangat pun, agak-agak je. Alright. Okey, ni contoh. Okey, dah dapat macam tu, mungkin kita boleh buat dia punya kelopak bunga tu kan. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, ni contoh je. Okey, kalau anak-anak di rumah mungkin boleh buat lebih cantik, lebih menarik. Okey, cikgu tunjuk ni hanya panduan saja untuk kita mengenal bagaimana cara untuk menghasilkan cetakan. Ni teknik yang sangat mudah untuk menghasilkan cetakan blok. Okey, sebenarnya bila kita buat benda ni, bila kita menghasilkan karya menggunakan teknik cetakan blok ni, kita sebenarnya dah bermain dengan unsur seni jalinan. Kita hasilkan jalinan. Yang ni jalinan sentuh tapi bila kita dah buat corak tu nanti, bila kita letak atas kertas lukisan ataupun atas kain, dia dah jadi jalinan tampak. Dia ada beza jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey, kebetulan cikgu potong tali ni macam ngam-ngam je. Sebenarnya cikgu agak-agak je tadi. Maklumlah, macam biasa cikgu kan ada kuasa agak-agak. Okey, tak berapa kemas tapi tak apalah. Nampak boleh lah ni. Okey, lebihan ni kena potong sikit. Macam tu je. Okey, siap blok yang kedua. Okey, kita pergi pada blok yang ketiga pula. Okey, blok ketiga kita gunakan kertas hitam ni ni mounting board. Okey, kita ambil kertas kotak. Okey, mana cikgu dah ada kertas kotak ni. Okey, macam mana nak buat? Kita nak ambil bahagian dalam ni. Okey. Cikgu ada gunting, ada pisau. Kat rumah cikgu ni dah macam kedai barang-barang seni kat rumah ni semua ada. Okey, kita nak ambil bahagian dalam ni. Okey anak-anak, ini hasil yang kita dah siap tanggalkan dia punya bahagian atas tu. Okey, dia dah jadi macam ni ini kita kata kertas kotak tadi. Okey, apa nak buat? Okey, kita nak tampal dia atas kertas keras ni. Okey, cara dia mudah je. Contohnya kita ambil yang bentuk segitiga tu lah Okey, kita gunting sikit. Kita nak buat bentuk segitiga. Okey, macam tu. Okey, cikgu agak-agak je ni, macam biasalah. Okey, lepas tu kita ambil gam. Macam biasalah, guna gam kuat boleh, ataupun glue stick pun boleh, sebab kertas sama kertas kan, tak ada masalah. Okey, sapu sikit gam kat belakang ni. Alright, begitu. Okey, tampal sajalah. Mudah je. Okey, macam tu, nampak? Kita ulang langkah yang sama untuk kita buat dia punya. Okey, kalau kita nak buat dia punya rupa bulat lah. Kalau nak buat segi empat lah. Okey, ni contoh je. Okey, kemudian kita pergi satu lagi, blok yang keempat mancis. Macam mana nak gunakan mancis? Okey, kita ambil kertas keras ni, kemudian kita ambil sekotak mancis. Okey, cikgu pun kebetulan memang ada beli spare kat rumah ni kan, case kalau blackout ke apa, boleh guna mancis. Okey, ni mancis anak-anak. Jarang kita jumpa mancis sekarang ni, sebab dah tak ramai orang guna mancis. Okey, langkah mudah. Kita susun begini. Okey, macam biasalah, kita guna gam juga. Nak senang, letak gam sikit dulu sini. Okey, sini dan sini. Ni agak-agak je, tak apa. Alright. Contoh cikgu nak tunjuk pada anak-anak kan. Kemudian kita susun lebih kurang je macam dalam buku teks ni. Okey, kita agak-agak lah kat sini. 1 2 lagi 3. Cikgu buat 3 batang je dulu. Okey, pesanan cikgu ada mancis ni jangan main api. Nanti terbakar. Jatuh tak? Okey anak-anak, dah siap kita punya blok. Kita ada 4 sekarang. Okey. 1 2 3 4. Okey, ini dia blok cetakan. Dah siap. Okey, selesai di bahagian tu, kita pergi kepada muka surat 50. Okey, muka surat 50 ni dekat sini ialah projek yang kita nak buat Tajuknya cantik menawan. Mari hasilkan cetakan secara berkumpulan. Okey, memandangkan kita ni PDPR, anak-anak berada di rumah, jadi bolehlah buat secara berkumpulan, tapi bukan dengan rakan-rakan. Mungkin dengan adik-beradik ataupun dengan ibu bapa. Okey, kita tengok langkah-langkah ni. Yang pertama dia kata sediakan kotak. Kotak ni mudah je anak-anak kertas kotak. Okey,
Kotak yang besar boleh, kotak yang kecil pun boleh. Okey, di tangan cikgu ni ada kotak yang ni kotak bersaiz kecil. Okey, kalau kita nak buat blok, ni sangat sesuai lah. Okey, ni kotak makanan kucing. Kebetulan kat rumah cikgu ni ada kucing banyak, jadi memang bela anak kucing. Okey, jadi bahagian ni kita boleh ambil kita potong petak, kita jadikan dia blok. Okey, kalau kata nak buat blok yang besar, kita boleh guna kotak yang besar seperti ini. Okey, ini satu lagi kotak yang bersaiz lebih besar. Jadi untuk anak-anak ni kita nak belajar, cikgu gunakan kotak ni je lah. Okey, lebih kecil. Kita dah tengok kotak tadi ada dua, satu kotak besar, satu kotak kecil. Sekarang kita pergi pada langkah yang kedua. Langkah kedua dia kata tanggalkan permukaan kotak. Bagaimana nak menanggalkan? Okey, ni cikgu tunjukkan cara dia. Mudah saja. Kita ada kotak ni. Okey, kita nak buang dia punya, tanggalkan bahagian atas ni. Okey. Contohnya begini. Kita boleh nampak Okay, nampak bahagian yang berjalur ni. Ni dia. Ni bahagian jalur ni Contohnya bila kita dah tanggal semua, nanti dia akan jadi macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni. Sama macam kita buat blok yang pertama tadi. Okay, ataupun kalau kita keluar kita pergi kedai kita boleh beli kat kedai kertas kad gelugur macam ni. Dah siap dah. Sama je. Okay, ni kertas kotak, ni kad gelugur. Sama je. Okey, untuk anak-anak yang ada kemudahan, kita boleh guna yang macam ni. Lagi senang, cepat pun cepat. Okey, kemudian langkah yang ketiga. Langkah ketiga dia kata lakar rupa dan gunting. Anak-anak ambil pensel, kemudian lukiskan atau lakar rupa, tak kisahlah rupa apa kalau boleh kita ikut je dalam buku teks ni. Rupa lebih kurang macam rupa daun tu. Okey, kita lukis. Kemudian yang keempat dia kata kita gunting lah. Okey, gamkan hasil guntingan dan tali tebal pada kad tebal. Okey, kad tebal yang macam ni lah tadi ni dia kad tebal. Cikgu gunakan mounting board. Okey, ataupun kalau ada kad lain pun boleh, tak ada masalah macam ni ke. Okey, cikgu ada banyak kat rumah ni, macam-macam bahan. Jadi boleh share dengan anak-anak. Okey, dah lakar, dah gunting, dah tampal. Okey, seterusnya kita pergi pada langkah yang kelima. Sapu cat poster pada blok corak yang telah dihasilkan. Nak sapu macam mana? Kita gunakan cat poster, kita gunakan brus lukisan dan juga palette untuk kita letak warna untuk kita bancuh warna. Okey, semasa proses yang kelima ni, anak-anak digalakkan untuk memakai sarung tangan ataupun memakai apron lah untuk kita menjaga kebersihan. Itu yang paling mustahak Okey, kalau tak ada semua tu tak apa, tak ada masalah. Kita boleh pakai baju kotor ataupun kalau kotor tangan kita basuh je lah dengan air. Mudah saja. Okey, langkah yang keenam ataupun langkah yang terakhir ni dia kata terap blok corak pada kain putih. Tekan dengan tapak tangan. Mudah je Contoh ada dalam gambar ni. Okey, tekan dengan tapak tangan. Okey, yang dicadangkan ni menggunakan kain. Okey, kain putih, hasil karya kemas dan cantik. Ini kain putih. Kalau anak-anak di rumah ada kain putih, bolehlah guna kain putih. Tapi kalau tak ada kain putih, tak ada masalah. Kita boleh guna kertas lukisan bersaiz A3 yang biasa yang kita guna tu. Itu pun boleh Kalau dapat kain tu lagi cantik lah. Tapi kalau tak ada, janganlah kita paksa mak ayah kita pergi beli kain kan. Kebetulan kalau ada di rumah, boleh gunakan. Kalau tak ada, gunakan kertas lukisan biasa. Tak ada masalah. Yang penting kita faham bagaimana nak menghasilkan cetakan. Okey, kita faham bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu karya. Cikgu harap anak-anak jelas dan faham ke-6 langkah yang disediakan tu kita ikut saja. Okey, cikgu kata apa, kita ulang balik semula supaya anak-anak lebih faham apakah yang dimaksudkan dengan cetakan. Okey, cetakan ialah proses pemindahan imej daripada blok cetakan berdakwat ke atas sesuatu permukaan. Permukaan tu macam apa? Macam kertas, kain. Okey, dan sebenarnya cetakan ni ada pelbagai teknik kalau anak-anak nak tahu. Okey, ada teknik timbulan, ada teknik benaman, ada teknik saring sutera, kolograf. Okey, ada teknik stensil. Sebenarnya banyak. Okey, nanti benda tu anak-anak akan belajarlah di peringkat-peringkat yang seterusnya. Okey, cikgu rasa sampai sini saja untuk video yang pertama ni. Cikgu akan sambung pada video yang kedua, penghasilan karya. Jadi anak-anak boleh tengok di sana. Seterusnya anak-anak buat di rumah. Okey, macam biasa. Kalau tak dapat nak buat dengan kawan-kawan, kita buat bersama dengan keluarga. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, teruskan menyokong karya-karya dan video-video cikgu Duduk rumah macam biasa, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, banyakkan minum air masak. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.